pandang para alim ulama. Mereka lebih ke depan berbanding dengan kita yang masih duduk di takut yang lama, tak berubah. Duduk situ tak berubah. Amal ibadah kita daripada dulu sampai sekarang begitulah keadaan statik. Kupu pisau menurun, tak ada peningkatan. Iman para rasul sentiasa bertingkat, bertambah. Iman orang yang awam ada turun, ada naik. Itu ni di kalangan orang yang awam, ada kala naik, ada kala turun, ada kala haji naik, ada kala malam, ada kala haji bersikit, ada kala malam, ada kala turun naik. Untuk nak mengekali, untuk nak maintain majlis ilmu lah yang akan memberi peringatan kepada kita. Menghadiri dalam majlis ilmu, dia banyak melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi kepada orang yang bercakap, macam saya tahu lagi kat orang, kalau kat sendiri pun tak tahu buat. Orang yang terawal dipanggil pada hari akhirat nanti 3 golongan. Orang yang terawal dipanggil pada hari akhirat nanti, dan dia terawal akan masuk dalam neraka. Yang pertama ialah orang yang ada ilmu tapi tak beramal. Saya lebih menakutkan sebagai orang bercakap dulukan. Kemudian yang kedua, orang yang kaya suka derma untuk mendapat pujian. Suka derma, angkat sebesar-besar 10,000, 50,000. Kemudian yang ketiga, orang yang berjihad fi sabilillah untuk mendapat nama. Berjihad fi sabilillah untuk nak dapat nama. Pergi berjuang di jalan Allah. Kemudian habis sekali balik, orang tak puji dia, orang tak letak nama dia dekat tempat. Oh, biasa. Ketiga-tiga tu semuanya benda yang payah. Nak dapat ilmu mudah, nak amal tak payah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat kubur ia dahulu daripada masukkan dia ke dalam kubur. Dikatakan orang berakal ni dah buat kubur, dia dah buat siap dah, dari kapan dia. Kita masuk khairat kematian tu, standby. Kena ingat ya, kita dah masuk khairat kematian, RM50 setahun, RM50 ikut tempat lah, masing-masing ada RM50 setahun, ada RM50 setahun. Sedarlah kita bahawasanya kita dah tempat kubur kita. Elok dia kain kapan tu minta dengan JJK suruh masjid, ambil letak kat rumah. Letak kat rumah saya tidak. Nak keluar pintu rumah, nampak dia. Masuk rumah, nampak dia. Okay. Peringatan pada diri. Ada di kalangan para alim ulama, dia dah buat dah replika jenazah dan telah dikapankan. Letak dalam rumah dia. Letak dalam rumah dia. Masuk dia tengok, aku macam ini, aku macam ini. Duk tengok kat replika. Kalau nak buka TV depan ni, mayat. Nak tengok bola, nak tengok cerita, nampak mayat aku nanti. Orang hari ni TV kat bawah sebesar-besar, sama besar dengan frame ayat Al-Quran. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Tapi cerita apa kat dalam ayat Al-Quran dijadikan sebagai satu subjek, satu objek untuk perhiasan, tidak mengambil pengiktiran apa yang terdapat dalam ayat. Ini TV sebesar-besar, apa sekarang berapa inci pada saat tak tahulah berapa inci, tak sama besar dengan selain ni. Selain ni tu tak sama besar. Orang beli 3,000, 4,000, orang beli kan? Itu yang kadang-kadang kalau kita sebut pernah kata dengan hari akhirat, boleh sanggup beli 3-4 ribu.
4,000 paling besar. Ha? 10,000 dah. 20, 30,000. Ada 20-30,000 lah macam tu lah. Ya, okey. Ini hari akhirat pelanggannya ni, kenapa kamu tak pergi Mekah? Kenapa kamu tak pergi Mekah? 30,000 kamu boleh tengok. Maka nanti kita akan bincang dalam 4 orang berbana. Kita sebut lagi. Akan datang. Dia letak replika jenazah dalam rumah dia, supaya ingat pada mati. Ada berani bro? Itu soalan kan? Ada berani nak buat? Isteri pun takut nak masuk rumah. Suami auspicious menu ni. Isteri nak masuk rumah takut. Abang bila letak replika jenazah, dia auspicious menu. Nak tidur pun tak boleh mana-mana. Buat nyata. Sebab Nabi dah sebut kafa bil mauti wa idhab. Cukuplah mati itu sebagai peringatan kepada diri. Cukuplah mati. Kita tengok orang mandikan jenazah, kita tengok orang kafarkan jenazah, kita tengok orang sembahyangkan jenazah, kita tengok pula orang kusur berkubur, kita tengok pula jenazah masuk ke dalam liang lahat. Kalau kita sendiri yang masuk ke dalam liang lahat itu, dengan kita tu yang buka muka tu nak letak pipi kat atas tanah tu, kita perlu rasa feeling dia. Kita rasa kalau ada jenazah tu, biarlah kita volunteer untuk masuk ke dalam. Mudah-mudahan akan memberi peringatan kepada diri kita yang ada. Masa saya berada di kubur dulu, ada seorang ustaz saya tu, dia bawa duduk kat kubur tengah malam mengaji surah Yasin. Mengaji atas kubur surah Yasin. Bukan akan nak pergi sembah kubur, tapi untuk nak mengambil peringatan yang kita akan mati. Duduk atas kubur tenggelam, tapi dalam keadaan masih lagi kita nampak persekitaran ayat-ayat sedikit. Bayangkan berada dalam liang lahat yang tidak ada apa-apa. Nah, itu tujuan kita pergi ke kubur untuk mengambil peringatan yang kita akan mati. Orang yang berakal tak akan lepas cerita berkaitan dengan bab nanti. Tidak ada kita dengan bab. Kalau saya tersambung pada kali akan datang, maka ketahui olehmu bahawasanya berakal itu tiada menumpuk dia di dalam dunia